Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada kesempatan ini saya akan bincang beberapa siri lah berkaitan dengan tajuk tabarruk, yang mana tajuk tabarruk ini sebenarnya perbincangannya, kalau kita nak sentuh mana daripada topik ke topik ataupun dari tajuk ke tajuk, sebenarnya panjanglah perbincangan itu, kerana kitab yang saya jadikan sebagai teks ni pun tebal juga kan, 600 muka surat lebih. Cuma untuk beberapa siri ni saya ambil tajuk secara khusus, iaitu berkenaan dengan tabarruk ni. Muka surat 325 lah bagi yang ada kitab ni, muka surat 325, iaitu tabarruk yang disyariatkan pada Nabi SAW dan orang-orang saleh. Ni maknanya tabarruk syar'i. Baik, sebelum saya teruskan perbincangan, terlebih dahulu secara ringkas, sebab kitab ni saya gunakan di Masjid Langgar ni untuk perbincangan secara detail. Kita baca daripada setiap muka surat, itu mungkin ambil masa lah. Walau bagaimanapun, bila sebut tabarruk, dan kalimah tabarruk ini sudah popular di kalangan masyarakat Melayu untuk bertabarruk. Jadi makna apa tabarruk? Ni saya ambil satu maksud yang mudah untuk ambil berkat. Apa makna berkat itu? Bila kita kata saya nak bertabarruk dengan Quran misalnya, mana kita nak ambil berkat daripada Quran. Apa maksud ambil berkat daripada Quran? Mana kita mengambil kebaikan-kebaikan daripada Al-Quran. Jadi kebaikan itu banyaklah kebaikan itu. Yang mana sesuatu yang memberi kesan baik pada kita akan ada bila tabarruk itu kena cara. Ada setengah perkara itu tabarruk itu disebut nyata oleh Nabi. Kelebihan pahala begini, itu mana tabarruk. Kalau kamu buat begini dapat kelebihan begini. Mana bila kita buat, maknanya kita bertabarruk dengan apa yang telah disebut oleh Nabi SAW. Pasti kita akan dapat. Itu secara ringkas, walaupun dia panjang lagi perbincangan berkenaan dengan makna tabarruk itu, panjang lagi, cuma saya sebut secara ringkas. Baik, sebelum saya pergi kepada topik ini, sebagai peringatan, perbincangan ulama berdasarkan kepada pemahaman Quran dan hadis, dia tidak ada satu perkara yang kita boleh gunakan untuk bertabarruk, untuk mendekatkan diri kepada Allah, dia tidak boleh menandingi Al-Quran itu. Quran itulah paling besar kedudukan dia. Sebab tu dalam kitab ni, tabarruk mula-mula sebagai untuk menyatakan kelebihan yang paling besar dalam konteks tabarruk adalah bertabarruk dengan Al-Quran. Jadi bagaimana bertabarruk dengan Al-Quran? Banyaklah dibincang dalam kitab ini dasar kepada kenyataan-kenyataan daripada Nabi SAW. Misalnya kita kata bertabarruk dengan apa? Bertabaruk dengan air zam-zam, kita kata ada juga dia bincang. Jadi bagaimana tabaruk itu? Dia ada dalil dia. Baik, sekarang ni kita nak tinggalkan itu. Saya nak ambil tajuk khusus tabaruk yang dia syariatkan pada Nabi SAW dan orang-orang saleh. Yang pertama, para sahabat bertabaruk dengan Nabi SAW semasa hidup baginda. Jadi insya-Allah dengan perbincangan ini mungkin 3 siri kita akan dapat makna yang sebenar apa itu tabarruk. Baik, dalam bab pertama, penulis kitab ni Dr. Nasir Judai'i, dia telah sebut bahawa dua macam keberkatan Rasulullah, iaitu keberkatan secara maknawiyah dan juga keberkatan secara hissiyah. Maknawiyah ni perkara yang berbentuk abstrak lah, hissiyah ni berbentuk fizikal.
Kalau kita kata bertabaruk dengan Rasulullah dari sudut fizikal sahaja, tak ada lah peluang kita, sebab kita hidup tidak zaman Nabi. Mana kalau kita mengambil kira bertabaruk dengan Nabi dari sudut fizikal sahaja, nak sentuh Nabi pun tak boleh, nak cium Nabi pun tak boleh, nak simpan rambut Nabi pun tak boleh. Kita banyak berkait dengan Nabi, tak ada satu pun dengan kita kalau secara fizikal. Tapi kalau secara hissiyah, secara maknawiyah, secara abstrak, itu mungkin ada. Itu pembahagian dibuat di awal kita ni. Baik. Cuba kita tengok di sini. Jadi keberkatan daripada Nabi secara hissiyah, pertama sekali, kalau secara maknawiyah tu kita ikut ajaran Nabi lah. Baik, kita nak ambil berkat dengan Nabi ni, kalau kita ambil dari sudut maknawiyah, bukan dari sudut fizikal, dari sudut makna, dari sudut abstrak, maknanya ikut ajaran Nabi. Itu ringkas. Apa saja yang sabit daripada Nabi kita ikut, kita akan dapat kelebihan. Baik, tak apalah. Okey, tengok kitab ni. Jadi penulis menjelaskan bahawa keberkatan secara hissiyah, yakni secara fizikal, terbahagi pada dua macam. Yang pertama, keberkatan pada perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam, berupa hal-hal di luar jangkauan akal manusia, yang mana ia merupakan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang menghasilkan kebaikan berlimpah dan manfaat yang besar serta dapat dirasakan. Jadi penulis juga memaparkan beberapa contoh keberkatan macam ini. Adapun yang kedua adalah keberkatan pada diri, yakni pada fizik Nabi, dan peninggalan-peninggalan beliau yang tampak dan terpisah dari fizikal dia. Penulis mengakhirkan perbahasannya pada bahagian ini kerana ia berkaitan erat dengan bab ini. Maknanya beginilah, mana bila kita bercakap tentang hak maknawiyah tu, kita tak perlu bincang lah. Hak tu lah kita duk ngaji hadis tu. Nak ambil berkat dengan Nabi dari sudut ajaran dia, dari sudut ilmu dia, dari segi sunnah dia tinggal, tu memang kita maklum. Kita duk ngaji suku sembah tu tak, ngaji hadis lagi, ngaji Quran lagi, nak dapat hak tu lah. Mana kita nak dekat ke hidup kita dengan Allah melalui kaedah yang ditunjukkan oleh Nabi. Mana kalau kamu nak dapat kedudukan tinggi di sisi Allah, makan kena makan begini, cara makannya begini, cara pakainya begini, kalau naik kenderaan kena buat begini. Semua tu kita kata berbentuk maknawiyah. Itulah kita belajar sunnah harian, siapa kita kata berkitab-kitab zikir. Dia ada sah lagi. Dia nak tekankan di sini, dan kita pun pilih tajuk ini, iaitu berkait dengan keberkatan pada diri Rasulullah. Sama ada tubuh Rasulullah sendiri, termasuk dengan apa dia kata, rambut dia dan sebagainya, ataupun sesuatu yang merupakan peninggalan Rasulullah dalam bentuk harta benda, pedang dia, apa dia kita kata, selipar dia, serban dia, dan itulah yang dimaksudkan di sini. Baik, tidak diragukan lagi bahawa Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberkati pada diri dan juga barang-barang peninggalan beliau, sebagaimana beliau diberkati pada perbuatan-perbuatan beliau. Nak dapat berkat ikut cara Nabi, itu makruf, kita tahu. Itulah yang kita tekan dalam pengajiannya. Ini termasuk kemuliaan yang Allah berikan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu-dulu pun begitulah juga. Mana kalau Nabi kita pun ada berkat dari sudut diri dia, dari sudut sesuatu peninggalan dia, Nabi dulu pun begitu juga. Baik, tidak dinafikan juga bahawa peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana lebih sahih keberadaan dia. Kalau kita nak bandingkan dengan Nabi Isa, dengan Nabi Musa, dengan sebelum tu lagi, tak tahu dah, hilang semua dah di muka dunia tu. Barang-barang peninggalan Nabi-Nabi dulu tak boleh nak kesan dah. Kalau ada pun kita tak percaya dah. Jadi kalau kita nak bandingkan Nabi-Nabi dulu dengan Nabi Muhammad ni, tentulah Nabi Muhammad lebih dekat dengan kita. Dan Nabi meninggalkan satu generasi yang terbaik sahabat. Tentulah kita kata barang-barang peninggalan Nabi itu kalau nak kiranya lebih sahih yang sampai kepada kita berbanding dengan Nabi-Nabi terdahulu. Kalau ada lah suatu barang yang sabit dia barang Nabi Isa, kita boleh juga ambil berkat. Tapi nak sabit macam mana? Tak ada. So kalau nak sabit tu, kita pun hilang di muka dunia. Baik, mana Nabi kita ni lebih sahih lagi, lebih terkenal,
dari segi pernyataan sebutan dan lebih tampak keberkatannya, sehingga Nabi kita menjadi lebih utama dalam bab tabarruk ini. Kerana inilah para sahabat Rasulullah SAW mencari berkat dengan jasad Nabi dan dengan peninggalan-peninggalan Nabi yang nyata dan sesuatu yang terpisah dari beliau semasa hidup beliau. Okey, ini kenyataan umum. Selepas ni dia akan bagi contoh-contoh. Dan beliau mengakui perbuatan mereka itu tanpa mengingkarinya. Nabi tahu sahabat ambil berkat dengan dia, dengan rambut dia, macam-macam lah. Nabi tahu. Nabi diam saja. Bahkan Nabi memperakui, boleh. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan orang-orang saleh selepas mereka dari kalangan salafus saleh, tabi'in dan tabi'in, mereka juga mencari berkat dengan peninggalan-peninggalan Rasulullah SAW setelah Nabi wafat. Semua itu menunjukkan ada disyariatkan berkat. Berkat jenis yang berkait dengan Nabi, kalau perkara itu sabit dengan Nabi, semua ulama terima. Mana sahih? Boleh. Yang kita panggil berkat secara syar'i itu. Tapi kena sabit lah. Baik. Perlu diketahui bahawa pencarian berkat semacam ini yang dilakukan oleh para sahabat dan ulama salafus salih setelah mereka mana tidak dicampur adukkanlah dengan sesuatu yang bertentangan dan membatalkan tauhid uluhiyah atau tauhid rububiyah, dan perbuatan semacam ini tidak termasuk dalam perbuatan hulu yang dicela. Jadi kalau kita perhatikan, dan selepas ini kita akan bincang, kita kata sifat ataupun sikap mengambil berkat terhadap tubuh Nabi, rambut Nabi, kuku Nabi, selipar Nabi, pakaian Nabi, pedang Nabi, semua itu hatu ulama terima dan terbukti setelah sahabat ni terdidik dengan baik. Tabarruk yang mereka buat itu tidak bercanggah dengan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tidak bercanggah dengan konsep hulu yang diharamkan. Tidak. Misalnya, sebenarnya tak payah misal lah, sebab ada contoh selepas ni. Kita tengok contoh. Ni dia panggil kenyataan secara umum dulu. Dia panggil, kalau dalam kita mengaji, dia panggil bara'atul istihlal. Dia bagi gambar yang kita nak bincang selepas ni. Kemudian dia akan isi dengan dalil-dalil. Bahkan kalau kita baca lah, dalil-dalil yang dikemukakan itu daripada hadis-hadis yang sahih. Jadi dapat dibuat kesimpulan bahawa hal ini merupakan kemuliaan dan penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi jasad makhluk pilihannya dan peninggalan-peninggalan beliau yang nyata dan terpisah darinya. Baik, di sini beberapa contoh tabarruk para sahabat dengan Rasulullah semasa beliau hidup. Di sinilah kita boleh faham. Sekarang ini cuba pendedahan berkait dengan contoh bagaimana sahabat mengambil berkat dengan Rasulullah semasa dia hidup. Bertabaruk dengan anggota tubuh Nabi. Ini masa Nabi hidup ni. Mengambil berkat dengan anggota tubuh Nabi. Nas yang menunjukkan atas keberkatan anggota tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluh sakit, beliau membacakan surah muawwizat. Surah muawwizat itulah qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil, yang ada makna ta'awuz itu. Kalau hak muawwizat itu berkait dengan kita minta berlindung kepada Allah, qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas, itu maksud dia. Nabi baca surah-surah ni. Kemudian Nabi baca untuk dia sendirilah. Kemudian Nabi tafalluk, dia panggil tafalluk ni, makna Nabi buat gini. Misalnya Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq, surah habis tu qul a'udzu mana suratul falaq dengan surah an-nas itu. Bila Nabi baca, Nabi buat tu, dia panggil tafalluk dalam istilahnya. Kita panggil dia panggil bukan ludah, dia panggil dia sembuh. Kalau kata embuh. Ataupun dia buat di tangan, dia peluk di muka dia. Itu maknanya. Baca apa? Muawwidzah. Ayat-ayat muta'awwiz dia panggil. Nabi buat gitu. Aisyah kata dia buat tu untuk diri dia sendiri. Bila dia sakit, dia buat gitulah. Baik, ketika sakit beliau semakin parah, mana Nabi tak boleh baca lagi, letih sangat, Aisyah kata, aku yang baca. Aku baca qul a'udzu birabbil falaq, aku baca qul a'udzu birabbin nas.
Dan aku pun hembus tiup tafaluk, buat gini di tubuh Nabi ketika Nabi sakit berat. Dan aku mengusap tangannya kerana mengharapkan keberkatan tangan beliau. Jadi Aisyah ambil tangan Nabi, dia pegang tangan Nabi, dia luruk di tangan dia. Begitu dia buat, cara dia buat. Ini semasa Nabi hidup ni. Baik. Salah satu nas yang menerangkan pencarian berkat para sahabat pada tangan beliau yang mulia adalah hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, baik, kita akan baca dulu. Lepas ni dia akan ada huraian dia. Bolehkah kita tiru begini untuk buat pada orang lain? Itu akan dibincang selepas ni. Ini kita nak tengoknya bagaimana kehidupan sahabat dengan Rasulullah dari sudut mengambil berkat pada jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa Nabi hidup. Dalam riwayat Anas bin Malik, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla al-ghada jaa khadamul Madinah bi aniyatihim fiha al-ma' fama yu'ta bi ina'in illa ghamasa yadahu fiha ja'uhu fil ghadah al-baridah fayaghmisu yadahu fiha." Kata Anas bin Malik, dikata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai menunaikan salat subuh, para pelayan Madinah datang dengan membawa bekas-bekas yang berisi air. Bawa baldi lah kita kata, bekas-bekas air berisi air. Tidak ada satu pun bekas yang dibawa kepada baginda, melainkan pasti baginda akan mencelupkan tangannya ke dalam bekas air. Supaya kita tengok lah ni kan, bila lepas subuh kadang-kadang setengah masjid tu ada Tok Ma'mun ni letak air depan tu imam, nak ambil berkat dengan tu imam tu. Kalau tengok dalam internet tu, mana yang dipanggil orang-orang soleh lah yang masih hidup, dia celup jari dia dalam botol air. Orang bagi sekadar celup saja, ada berlaku dalam internet. Saya tidak kata betul tu, cuma saya nak sebut saja. Cuma kita nak sebut sinah Nabi, tapi ada orang buat begitu dalam internet ada. Jadi orang bagi kepada dia, dia pun buka, dia pun celup jari dia, gitu saja. Kononnya nak ambil berkat daripada guru. Tak apalah, kita bincang selepas ni itu. Cuma sekarang ni kita nak tengok Rasulullah. Bila sebut Rasulullah, dia tak sama dengan kita tu. Dalam konteks tabarruk ini. Baik. Jadi bila dibawa bekas-bekas air yang mengandungi air, kata Anas, tidak ada satu pun bekas yang dibawa kepada baginda, melainkan pasti baginda mencelupkan tangan, bukan jari, celup tangan ke dalam bekas air itu. Bahkan kadang-kadang mereka mendatangi baginda di waktu subuh yang sejuk, yang dingin, namun baginda tetap mencelupkan tangan beliau ke dalamnya. Jadi bawa, jadi maknanya apa kerja? Kita kata apa tujuan bawa bekas? Nak ambil berkat Nabi. Mana Nabi celup gitu? Tidaklah nak tiap pagi gitu. Tapi mana ada? Baik, tapi masa ni Nabi hidup lah. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadi makna bawa air nak ambil berkat lah. Nabi, dia ingat Nabi SAW. Yang ketiga, hadis riwayat, semua ni ada ni, boleh rujuk sendirilah. Saya tidak sebut semuanya. Hadis-hadis itu semuanya ada takhrij di bawah itu. Misalnya hadis yang kedua tadi, riwayat Muslim, dalam Muslim. Hak riwayat pertama tadi, itu dalam Bukhari. Yang ketiga, hadis riwayat Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirah ila al-Batha fatawadda'a thumma shalla adh-dhuhr rak'atayn wal 'ashr rak'atayn wa fihi wa qama an-nas faja'alu ya'khuduna yadayhi fayamsahuna biha wujuhahum qala fa akhadhtu bi yadihi fa wada'tuha 'ala wajhi fa idha hiya abradu min ath-thalj wa atyabu raihatan min al-misk. Kata Abu Juhaifah, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke padang pasir pada siang hari yang sangat terik, manusia hari yang sangat panas lah. Maka Nabi berwudu. Ni ketika musafir ni, cerita ni ketika musafir. Nabi berwudu, kemudian Nabi salat zuhur 2 rakaat dan salat asar 2 rakaat. Ni jamak. Jamak takdim. Ni jamak. Bukan jamak takwal, ni jamak takdim. Sebab ada orang sebut jamak takwal, dia tukar. Jamak takdim. Jamak takdim. Baik. Hadis ni panjang lah, cuma riwayat ni mukhtasar secara ringkas, nak ambil yang berkenaan. Baik, orang-orang yang berdiri, mereka, mana para sahabat lah, mereka memegang kedua tangan Rasulullah lalu mengusapnya ke wajah-wajah mereka. Abu Juhaifah, perawi hadis ni kata, sahabat lah,
Dia kata lalu aku pun buat gitu juga. Aku ambil tangan Rasulullah, aku usap di muka aku. Ternyata tangan Rasulullah lebih dingin daripada salji. Es tu maknanya kalau tengok tek tu salji maksudnya. Dan aromanya lebih harum daripada minyak, daripada wangian kasturi. Diguna tangan ni. Cuba tengok tu. Nombor 8 tu. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab sahih dia, kitab Manaqib bab sifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Para sahabat berusaha mencium tangan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka berusaha menyentuh bahagian tubuh beliau yang mana saja, tak kiralah mana saja, asalkan boleh sentuh tubuh Rasulullah, mereka sangat sukalah sahabat. Dan menciumnya ketika ada kemungkinan kalau boleh mereka cuba nak cium tubuh Rasulullah. Semua itu dilakukan dalam rangka mencari berkat daripada tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nas yang menerangkan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab sunannya, yakni kitab Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu, di mana beliau sedang berbicara dengan suatu kaum dan di dalam perbicaraan itu terdapat senda gurau, jadi berlaku bergurau lah. Tak apa, saya baca dulu sebab hadis ni pun ringkas juga ni. Tiba-tiba Nabi SAW menusuk pinggangnya. Pinggang sini makna belikat, dengan sebatang kayu. Lalu Usaid berkata, berilah aku kesempatan. Tengok hadis ni, kita tak akan baca sebab di hadis ni ringkas. Kita baca dulu, lepas tu saya bagi huraian lah. Kalau hak lain itu dia lebih nyata. Bila Usaid kata, berilah saya kesempatan, maka baginda pun kata, bersabarlah. Usaid pun kata, sesungguhnya engkau mengenakan baju sedangkan aku tidak mengenakan baju. Kemudian Nabi SAW mengangkat baju beliau, lalu Usaid pun memeluk beliau dan mencium belikat Nabi SAW. Usaid berkata, sesungguhnya aku hanya menghendaki ini wahai Rasulullah. Cerita dia begini, cerita dia dalam riwayat yang lebih detail lah. Mana hak ni berkait dengan barisan tentera ni sebenarnya. Masa Nabi nak cek saf tentera kan, tiba-tiba dia duduk gurau, jadi menyebabkan jadi agak belok lah saf tu. Jadi saf tentera, barisan tentera jadi nampak tidak betul lah. Nabi cucuk dengan kayu, tujuan ni supaya perbetulkan dia punya, kita kata barisan tentera itu. Jangan duduk gurau dalam saf tu. Jadi dia kata Nabi cucuk tu kuat sikit, dia terasa sakit. Lepas tu di hari lain, bukan hari ni, Nabi sebut pada sahabat dia, kalau aku ada buat silap, dia boleh tuntut hari ni. Minta lah, kalau aku ada tak bayar hutang, boleh bayar, aku akan bayar. Ataupun apa sahaja dia tak puas hati, kira-kira aku ada buat salah dengan dia, bayarlah. Jadi Usaid pun sebut lah. Ni boleh tengoklah dalam, kalau nak mudah rujuk dalam tu boleh lah, Syamilah tu. Tarik ni sikit dia keluar lah. Jadi Nabi kata boleh. Jadi Usaid kata, saya ada, Rasulullah telah menyakiti saya, jadi saya nak balas hari ni. Dia pun sebutlah Rasulullah cucuk saya tu. Rasulullah kata tak apa, buatlah, membuat seperti mana aku pernah buat pada kamu. Dia kata Rasulullah kena akadlah baju, sebab saya masa saya dulu saya kena tanpa berlapik. Ni Rasulullah ni pakai baju, saya nak biar betul-betul kena di kulit Rasulullah, gitulah maksudnya. Rasulullah pun akad lah. Rasulullah pun akad baju dia, mengakad baju dia. Jadi kalau dalam riwayat tu kata sahabat marah lah dia, tak nak sahabat nak buat gitu ke Nabi. Dia tak cara, sebab dia ada maksud lain. Bila Nabi akad baju, dia pun pergi dekat tu, dia bukan cocok, dia pergi peluk, dia cium belikat Nabi. Dia kata, hak ni sebenarnya saya nak, ingat mudah kena buat gitu. Ingat mudah kena buat gitu. Kalau kita budak kita buat juga tu. Tapi Nabi lah jangan kita ban orang lain. Itu maksudnya, saya nak hal ni saja wahai Rasulullah. Maknanya sahabat dia nak tu hak tu. Tu baik. Boleh tengoklah dalam takhrij hadis Sunan Abi Daud Kitabul Adab. Lepas tu dia mari lagi beberapa kitab hadis yang lain. Ini pendedahan saja. Okey, seterusnya tabarruk dengan benda-benda yang terpisah dari tubuh. Tadi tubuh Nabi sendiri, ini sesuatu yang terpisah dari tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendedahan dulu, kemudian kita bincang di akhir. Baik, bertabarruk dengan rambut Nabi. Ni masa Nabi hidup ni. Disebutkan bahawa para sahabat radhiyallahu anhum mencari berkat dengan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memperakui perbuatan sahabat. Nabi tak marah, Nabi tak kata tak boleh, Nabi tak kata gitu.
Bahkan Nabi sendiri membahagi-bahagikan rambut beliau kepada para sahabat. Mana dalilnya? Ni disebutkan dalam Sahih Muslim satu riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang ke Mina. Ni musim haji wida ni, haji wida. Tahun ke-9. Ialah adalah sedikit perbezaan dia punya tarikh itu. Lalu beliau melontar jamrah. Setelah itu beliau mendatang tempat persinggahan beliau di Mina dan menyembelih kurban. Kemudian beliau berkata kepada tukang cukur, ambillah. Beliau berisyarat ke bahagian kanan rambut, kemudian bahagian kiri beliau. Setelah itu beliau memberikannya kepada para sahabat. Tak apalah, kukur mana pun Nabi bila dia cukur, kita kata tahallul lah, rambut dia tu dia bagi ambil, dia bagi pada sahabat sikit seorang. Nabi sendiri buat. Baik, dalam sebuah riwayat disebutkan tukang cukur memulai bahagian kanan dan membagi-bagikan 1 dan 2 helai rambut pada para sahabat. Kemudian hal yang sama dilakukan pada bahagian yang kiri. Kemudian Nabi bersabda, di sini hai Abu Talha, cukur sini. Lalu dia menyerahkan kepada sini Abu Talha. Lalu Nabi pun ambil rambut dia hadiah, dia bagi pada Abu Talha. Maknanya Nabi buat begitu. Nabi beri rambut dia pada sahabat. Okey. Itu riwayat. Apa kata Imam Nawawi rahimahullah berkait dengan perkara ini? Kata Imam Nawawi, di antara faedah hadis ini iaitu mencari berkat dengan rambut Nabi SAW, dan dibolehkannya menggunakan rambut itu untuk mencari keberkatan. Mana kita ada tu berkat, di mana kita rasa kita akan jadi boleh kebaikan dengan kita ada rambut Nabi. Itu maknanya. Tapi tak ada seorang pun sahabat kata kalau ambil rambut Nabi gini fadilah dia. Tak ada. Sahabat tak kata gitu. Cuma ambil tak berkat. Berkat ni mana dapat kebaikan dengan ada rambut Nabi. Cuma dia ada lagi lain, misalnya kalau demam dia masuk ke rambut Nabi dalam air, lepas tu dia minum air tu Nabi. Atau kita akan tengok selepas ni. Para sahabat begitu minatlah untuk mendapat rambut beliau yang mulia. Dalam Sahih Muslim disebutkan juga daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, aku melihat Rasulullah dan tukang cukur rambutnya sedang mencukur kepala beliau. Beliau dikelilingi oleh para sahabat beliau, dan belum pun rambut itu jatuh ke lantai, tiba-tiba rambut itu sudah berada di tangan seorang lelaki. Makna rambut Nabi bila dipotong tak sempat jatuh ke lantai, ada dah sahabat yang sambut. Maknanya kata Anas, ketika Nabi cukur kepala ni penuh dikelilingi oleh sahabat. Tujuan apa? Nak ambil rambut Nabi SAW. Ini dalam riwayat Muslim. Mengenai hukum-hukum yang terdapat dalam hadis ini, Imam Nawawi menyebutkan pencarian berkat para sahabat dengan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan pemuliaan mereka terhadap beliau, iaitu tidaklah rambut beliau jatuh, melainkan ia sudah berada di tangan seorang laki-laki yang telah terlebih dahulu mendapatkannya. Makna bila Nabi potong rambut tu, tukar gunting lah. Bila kerak rambut Nabi tu, sahabat tunggu dah, duk keliling Nabi, pakat rambut, ambil. Mana tak sempat jatuh ke lantai. Baik. Barangkali semangat para sahabat atas hal itu ketika haji wada adalah untuk menampakkan kadar cinta mereka kepada Rasulullah dan penghormatan mereka terhadap beliau di hadapan para jemaah haji. Di sini kita tidak bincang dari segi hukum ke apa, sebab boleh. Ni sahih, riwayat ni sahih. Itu rambut. Baik. Bertabaruk dengan air ludahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan dari Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anha. Jadi Asma ni dia berhijrah untuk menemui Rasulullah di Madinah. Ketika dia berhijrah itu, Asma ni dia mengandung Abdullah bin Az-Zubair, orang panggil Ibnu Zubair itu. Ia berkata, siapa dia? Asma kata. Dia kata fa'ataitul Madinah fanazaltu biquba fawaladathu biquba thumma ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawada'ahu fi hajrih thumma da'a bi tamratin famadaghaha thumma tafala fi fihi fakana awwalu shay'in dakhala jawfah riqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma hannakahu bit tamrah. Kata Asma, aku datang ke Madinah. Masa ni dia mengandung kepada Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam itu.
Aku singgah di Quba. Sebelum sampai ke bandar Madinah tu, aku singgah di Quba. Dan di situ aku melahirkan anak, beranak di situ kepada Abdullah bin Az-Zubair. Baik. Kemudian aku mendatangi Rasulullah sambil membawa bayi tersebut. Lalu Nabi meletakkan bayi itu di pangkuan dia, atas riba dia lah. Hajar di mana? Atas riba dia. Setelah itu beliau meminta kurma. Lalu Nabi mengunyah kurma tu. Madagh ni mana dia kunyah, supaya lembut kurma tu. Kemudian Nabi SAW meludah ke dalam mulut Abdullah bin Az-Zubair itu, sehingga yang pertama kali masuk ke dalam rongga anak kecil aku itu, kata Asma, adalah air ludahan Rasulullah. Kemudian beliau mentahniknya dengan kurma, letak di tangan. Bila lembut tu dia masuk, dia lesek di lelangit itu, tahnik. Tu itu sajalah. Lepas tu minum air biasalah. Gitu saya ringkas saja. Itu cara Nabi buat. Tak adalah banyak kita kata alat-alat lain seperti nak gula tu tak adalah tu tak ada gitu. Baik. Dalam Sahih Bukhari mengenai hadis perjanjian Hudaybiyah disebutkan bahawa Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu berkata mengenai perilaku para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, masa ni Urwah bin Mas'ud tidak Islam lagi. Masa peristiwa Hudaybiyah dia tidak Islam lagi. Dia cerita ni apa dia nampak, bagaimana perilaku para sahabat Nabi sallallahu alaihi sahabat Nabi radhiyallahu anhum tu. Demi Allah, kata ni Urwah bin Mas'ud, dia tidak Islam lagi masa ni. Demi Allah, ni biasa jaga Arabnya. Demi Allah, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kahak dia, mengeluarkan ludah dia buai air liur tu, melainkan kahak itu ataupun air liur tu disambut oleh tangan sahabat dari kalangan orang Islam. Lalu mereka gosok air liur Nabi itu ke tubuh dia dan ke muka dia. Hak ni bincang, ulama bincang, kenapa buat begitu? Tak ada hikmat dia lah, kita tidak nak bincang lah. Di sini antaranya di bawah ni pun dia ada sebut sedikit, dia ada perbincangan ni masa belajar Maulana ada sebut dah ni. Tapi mana kedudukan hadis ni kalau kita perhati, cuba tengok mana sahih. Jadi apa sebenarnya? Ibnu Hajar ketika dia membuat komentar terhadap perbuatan para sahabat ini dalam peperangan ni, dia kata mana? Dia kata barangkali para sahabat melakukan semua itu di hadapan Urwah secara berlebihan begitu, barangkali maksud dia sebagai isyarat sanggahan dari mereka atas apa yang Rasulullah khawatirkan, iaitu larinya mereka. Baik, seakan-akan mereka mengatakan dengan lisanul hal, siapa saja yang benar-benar mencintai kepimpinan beliau dan menghormatinya, maka bagaimana mungkin disangkakan bahawa mereka akan lari meninggalkan dan menyerahkan beliau begitu saja kepada musuh. Justru mereka lebih peduli terhadap beliau, agama dan kemenangan beliau daripada suku-suku yang saling melindungi satu sama lain hanya lantaran hubungan kekeluargaan. Dia begini Jadi sahabat Nabi buat gini itu sebenarnya dia panggil perang psikologi lah. Jadi bila musuh tengok, khususnya ni kita kata Urwah bin Mas'ud, dia kata siapa setara tu nya tak asuk ke pemimpin, siapa Muhammad ludahnya lesek di tubuh dengan muka perai tak lari dah bawa ni. Maknanya segala perang psikologi yang mereka lakukan untuk melemahkan semangat tentera Islam hilang begitu saja. Bahkan mereka pula takut pada tentera Islam. Itu antara hikmahnya. Tak mungkin anak buah yang begini tak asuk siapa melomorkan air ludah pemimpin dia nama Muhammad, tak mungkin dia akan lari di saat-saat peperangan sedang berlaku, tak mungkin. Jadi mana kesan itu di segi psikologinya perang saraf lah kita kata. Itu antara yang disebut. Sebabnya perkara ini tak berlaku ketika tidak di musim peperangan ini. Tak berlaku begini. Sebab tu Hafiz Ibn Hajar kata perbuatan itu agak melampau, tetapi pada waktu itu ada hikmat dia. Ada hikmat dia. Okey. Bertabaruk dengan keringat Nabi. Kena ingat ni, hak saya sebut ni ada berlaku zaman. Contohnya peluh Nabi. Ada minum peluh Nabi. Dia bawa dalam bentuk kapas itu, dalam bekas kaca, dia kata ini peluh Nabi. Walaupun sudah kering tapi ada melekat pada itu. Jadi dia ambil bekas air, dia celup. Mana kira-kiranya bekas peluh Nabi itu akan masuklah dalam air itu. Yang diminumnya air itulah pakat minum abang-abang. Kalau ini nak ambil berkat dengan keringat Nabi. Ada berlaku. Tak apalah, waktu kita bincang kemudian. Ini saya nak sebutnya sahabat Nabi dengan Nabi. Dan Nabi tidak larang mengambil berkat dengan keringat Nabi.
dalam Sahih Muslim disebutkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW pernah memasuki rumah Ummu Sulaim, lalu beliau tidur di atas katilnya, dan ketika itu Ummu Sulaim sedang tidak ada di dalamnya. Mana Ummu Sulaim tidak adalah, ini mak pada Anas bin Malik ni. Anas berkata, lalu pada suatu hari beliau datang lagi dan tidur di atas mana katil Ummu Sulaim. Maknanya Anas adalah, bukan Nabi berdua-dua dengan mak dia, tidak maksud gitu. Kemudian Ummu Sulaim didatangi oleh seseorang dan dikatakan kepadanya, dan dikatakan, mana Ummu Sulaim katalah, ni Nabi ni, ada orang kata kepada Ummu Sulaim, ini Nabi, oh dia tidur di rumahmu, di atas tilammu, katil. Anas berkata, lalu Ummu Sulaim datang ketika Nabi berkeringat, mana ketika Nabi tidur tu ada peluh nampak keluar daripada tubuh Nabi. Dan Ummu Sulaim dia buat begini, saya nak sebut dengan bahasa apa, bila itu dia ambil, kalau kita ambil plastik lah, dia macam kokok peluh tu, nak simpan dalam bekas kaca. Tapi yang disebut sini, dia guna potongan kulit, dia buat gitu. Misal contoh kita ni kulit Nabi, dia buat gitu. Dia nak ambil peluh Nabi tu supaya dia dapat simpan dalam bekas kaca. Tu dia buat gitu. Jadi bila dia ambil tu, mana peluh tu masuklah dalam dia punya kulit tadi. Maka dia pun buka satu bekas kecil milik dia. Dia hendak memasukkan peluh tersebut dan memeras, dia perahlah supaya dalam bekas tu. Baik. Maknanya nak simpan peluh Nabi, itu cerita dianya. Dalam keadaan itu Nabi terkejutlah, sebab dia bila dia buat gitu, maknanya telah tersentuhlah tubuh Nabi dengan kulit itu. Maka Nabi terkejut dan Nabi tanya, apa yang engkau buat ini wahai Ummu Sulaim? Ummu Sulaim kata, wahai Rasulullah, kami mengharapkan keberkatan daripada engkau untuk anak-anak kami. Mana dia simpan peluh Nabi itu untuk anak cucu dia. Nabi kata, sadaqti, engkau benar. Nabi benarkan perbuatan dia. Tapi kena ingat, awal-awal lagi dalam kitab ni disebut, apa yang disebut dalam hadis ni sekadar ini sahaja. Kita jangan andaikan melampau sehingga dijadikan azimat. Tidak siapa begitu. Tidak, kalau azimat tu tak boleh. Tak ada satu riwayat pun sebut begitu. Cuma ambil untuk berkat, simpan. Ni Rasulullah bila tengok tu ingat pada Rasulullah. Masalah di sini yang dimaksudkan berkat ni, bila ada sesuatu juzuk daripada tubuh Nabi, dia jadi kuat amal sunnah. Tu hak berkat yang dikatakan berkat. Tidak jadi kuat bid'ah bila ada hak ni. Tidak. Di awal-awal lagi dia sebut. Sebab kalau kita nak kata gitu, kena ada dalil. Baik, seterusnya, tabarruk para sahabat dengan sesuatu yang pernah dipakai dan disentuh oleh Nabi SAW, dan sesuatu yang tersisa dari beliau. Ini bertabaruk dengan pakaian Nabi. Dalam Sahih Bukhari disebutkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang perempuan datang kepada Nabi SAW dengan membawa burdah. Burdah ni kain selimut lah. Cuba tengok bawah dia waktu. Burdah adalah pakaian yang dikenakan sebagai selimut oleh bangsa Arab. Pakaian ini memiliki garis-garis, maknanya kita tercorak dia tu dalam bentuk garis-garis gitulah. Dalam setengah kitab dia kata burdah ni bukan kain selimut besar. Orang Kelantan panggil kain sebal. Hak dia letak bahagian atas. Burdah tak atas. Mana tak telindung kaki tu. Tu dipanggil burdah, dia letak atas ni. Atas bau kau misalnya, tu dia panggil hak tu. Dia adalah kisah je, tapi burdah je ni tu. Sebab tu dalam setengah-setengah kitab dia kata burdah ni adalah selimut untuk bahagian atas. Selimut untuk bahagian atas tubuh. Kalau selimut awak tidur tu telukuk habis tu. Tu tidak tu maksudnya. Baik. Sahal bertanya kepada orang ramai lah, apakah kalian mengetahui apa itu burdah? Mu tahu ke burdah apa? Mereka jawab, dia adalah macam kain selimut lah, cuma dia bahagian atas. Itu maksudnya. Sahal berkata, ia adalah kain selimut kecil yang ditenun dan dia ada corak. Dan sebenarnya saya tengok dalam sesuatu kaum dia kata mana corak dia menarik. Baik. Lalu perempuan itu berkata, wahai Rasulullah, berilah burdah itu pada saya. Dia minta Rasulullah. Kalau hamba minta, kalau ada
kalau ada jumpa Rasulullah kita minta, nah, Rasulullah tak wui tak apa, pentingnya minta tu. Nah, dia minta perempuan ni. Baik. Nabi SAW mengambilnya kerana memang beliau membutuhkannya. Kemudian beliau memakainya. Maknanya Nabi beri kepada dia ni sebenarnya. Padahal dalam keadaan itu Nabi perlu, tapi Nabi beri. Ketika itulah seorang sahabat Nabi, ketika itu seorang sahabat Nabi melihat, tak apalah, cerita perempuan tadi itu sesat. Cerita perempuan tadi maknanya Nabi bagilah kepada dia. Baik, ni cerita lain pula, cerita lebih kurang sama. Ni berkait dengan seorang sahabat melihat Nabi pakai burdah tu lah. Nabi pakai, dia pun kata kepada Rasulullah, oh comelnya, dia kata, burdah Rasulullah, kain selimut Rasulullah ni, kalau buis saya lah, dia kata begitu. Hak tu mitok juga. Ada lagi cerita lain, hak baju pada dia panggil khullah atau akhirat kita sebut. Hak ni pun, oh dia kata comel lah Rasulullah pakai, berilah kepada saya. Jadi lalu beliau berkata, ya bolehlah kalau nak. Nabi bui pada dia. Ketika Nabi SAW berdiri, teman-temannya mencelanya. Mereka kata, Allahumma, kalau kita sebut ke Kelantan, kamu telah melakukan perkara yang tidak baik. Ketika kamu melihat Nabi SAW mengambilnya, kamu tahu ke burdah itu Nabi perlu, Nabi pakai ke tu. Tiba-tiba kamu minta daripada dia, menasabah. Tak molek ni peranganmu ni. Ada orang lain kata begitu. Mungkin tahu Nabi ni kalau mau minta apa-apa pun dia beri. Nabi ni kalau dia minta dia beri. Sebab tu sahabat dia tak minta. Adalah sekali dua minta seperti itu. Oh kalau pakat minta, tak ada apa satu lah Nabi. Memang Nabi kalau minta dia beri. Bahkan kalau dia tak boleh beri, dia cari orang lain supaya boleh beri kepada orang itu. Mau minta mesti dia beri. Mesti dia beri dah mau minta. Munasabah kau minta sedangkan Nabi guna ke tu. Lalu orang itu berkata, dia kata, saya minta tu bukan kerana saya perlu sangat, tapi saya nak berkat daripada kain yang dipakai oleh Nabi. Dan aku mengharapkan bila aku mati, itulah kain kafan aku. Waktu dia pergi situ, makna dia nak ambil berkat di situ. Kalau boleh dia dikafan dengan kain yang pernah Nabi pakai, menyentuh tubuh Nabi. Tu untuk Nabi itu. Nabi tak kata apa, Nabi tak larang. Maknanya ini termasuk dalam perkara yang diizinkan oleh Nabi. Dalam Sahih Bukhari, sebab malam ini saya nak dedahkan saja, lepas tu kita bincang semula. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan Rasulullah SAW memberikan kain sarung dia, kain pelikat lah kita kata. Orang jatuh kain sarung ni kalau dalam konteks kita, hak perempuan nak kain sarung, kain pelikat lah, kita terjemah biasa sesuai dengan kita, kepada perempuan-perempuan yang memandikan jenazah puteri beliau. Bawah tu dia ada buat tu, nama Zainab tu. Jadi bila puteri Nabi wafat, maka adalah perempuan-perempuan yang memandikan jenazah dia. Nabi pun bahagi kain pelikat dia. Nabi kata, ash'irniha iyah. Terjemah hadiahnya, saya terjemah mudah, tidak seperti sinilah. Gunalah ini sebagai kafan dia. Gunalah kain aku ini sebagai kain kafan untuk anak perempuan aku Zainab ini. Nabi kata kepada perempuan yang mengurus jenazah puteri dia Zainab itu. Imam Nawawi berkata, makna ash'irniha di sini ialah jadikan sarung itu sebagai pakaian yang berdekatan dengan tubuh dia. Kain kafan lah, hak mula-mula sekali. Mungkin kain kafan dia ada beberapa lapis. Hak lapis yang pertama, biar kain hak aku beri ni, biar kain itulah yang mula-mula kena tubuh anak perempuan aku. Nabi suruh buat gitu. Kemudian Imam Nawawi kata, hikmah dalam memakaikan sarung beliau kepada puterinya adalah untuk memberi keberkatan kepada puterinya. Nabi nak suruh berkat, nak suruh ada kebaikan. Kebaikan yang macam mana? Itu Allah tidak disebut. Sebab berkat ni salah satu makna berkatnya ada kebaikan. Ada kebaikan. Berkat ni salah satu makna ada kebaikan. Satu lagi ulama kata berkat ni maknanya dia dapat pahala berpanjangan. Macam-macam lah ulama berkat itu. Baik, bertabaruk dengan tempat-tempat jemari Nabi. Mana hak Nabi setuh di Cawai ke, Nabi setuh di mana-mana ke, itu juga sahabat Nabi ambil berkat.
Hak tepak Nabi sentuh dengan jari dia. Mana dalilnya? Dalam Sahih Muslim disebutkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub pernah membuat makanan untuk Nabi SAW. Ketika makanan tersebut telah dibawakan kepada baginda, Abu Ayyub menanyakan tempat jari beliau dengan bagian makanan bekas tangan beliau, dan ia pun kemudian mencari-cari tempat jari Nabi. Dia begini cerita dia. Mana kita kata biasa Nabi ni diberi apa kita kata macam daging poha lah, daging. Jadi Nabi makan, kadang-kadang Nabi tak habis makan. Jadi bila dibawa makanan yang tak habis itu kepada Abu Ayyub tanya, mana Nabi sentuh? Tempat mana Nabi sentuh? Dia tanya khadam lah. Di mana Nabi sentuh? Nabi pegang bahagian mana? Di situ mana dia akan makan. Di situ. Hak tempat Nabi sentuh. Nak ambil berkat dengan Nabi SAW. Abu Ayyub Al-Ansari. Bertabarruk dengan air minum Nabi. Hak lebih. Air minum Nabi yang berbaki. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan. Semua ini kita akan buat ulasan akhir. Saya tengok sendiri dalam internet, semua ini dibuat kepada guru di satu tempat. Dia betul-betul dia ikut ni. Dia buat, guru dia telah latih anak murid buat gitu untuk dia. Seperti mana sahabat buat pada Nabi. Ni bahaya ni. Itulah kita akan bincang akhir tu. Baik. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW pernah dibawakan minuman, lalu beliau meminum sebahagian daripada. Makna Nabi minum tu tak habislah, tinggal sebahagian. Ketika itu seorang anak kecil berada di sebelah kanan beliau dan orang-orang tua berada di sebelah kiri beliau. Beliau berkata kepada anak kecil itu, apakah engkau mengizinkan aku untuk memberikan bekas minuman ini kepada orang-orang tua yang berada di sebelah kiri aku? Apa jawab anak kecil itu? Dia kata, la wallahi. La wallahi, dia kata. La uthira binasibi minka ahada. Tak boleh, dia kata, demi Allah tak boleh. Aku tidak akan mempersilakan terlebih dahulu kepada seorang pun untuk mengambil bahagianku. Saya berada sebelah kanan, bagi pada saya dululah. Budak kecil dia nak ambil berkat dengan air lebih Nabi minum. Kalau orang tua duduk kiri tu, lepas saya. Siapa sudah di kiri? Tu dia tidak sebut gitu dalam hadis ni. Gitulah maknanya saya tak akan bagi saya. Sebab dia sebelah kanan ni memang cara Rasulullah gitu. Kalau dia nak dia sebelah kanan. Seperti kita bincang tadi lah. Sahal berkata, lalu Rasulullah beri kepada budak itu, anak kecil itu. Baik, mencari berkat dengan bekas air wuduk Nabi SAW. Okey, kita habiskan di sini. Kemudian kita bincang kemudianlah. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan dari Abu Juhaifah, kata beliau, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirah fa utiya bi wudu fatawaddaa faja'ala an-nas ya'khuduna min fadli wudu'ihi fayatamassahuna bih. Kata Abi Juhaifah, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami pada siang hari yang sangat panas. Hajirah ni matahari di atas kepala. Panas sungguh hajirah dia panggil. Itu makna hajirah. Lalu beliau dibawakan air wudu ni nak semai zuhur ni. Lalu beliau pun berwuduk. Maka setelah selesai, orang ramai mengambil air lebih wuduk Nabi yang berbaki dalam bekas itu, dan mereka comor ke tubuh. Habis ke tubuh mereka comor air wuduk Nabi SAW. Sedangkan yang dimaksudkan dengan sisa air wuduk beliau SAW, Ibnu Hajar kata maksud air sisa wuduk Nabi itu, Hafiz Ibn Hajar kata gini, seakan-akan mereka membahagi-bahagikan air yang menjadi sisa wuduk baginda, dan difahami bahawa mereka mengambil air yang mengalir dari anggota-anggota wuduk beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi seolah-olah hanya masa Rasulullah ambil wuduk, dia tak ada tu. Ambil wuduk bila tak ada mesti titik, dia tak ada tu. Hafiz Ibn Hajar kata boleh jadi juga mana hak tu air sisa wuduk tu, bukan air hak berbaki dalam bekas tu. Boleh jadi hak tu juga maksud, kata dia. Dalam Sahih Bukhari disebutkan hadis mengenai perjanjian Hudaybiyah. Tadi sebut dah ni. Tak apalah. Tadi dah sebut dah tadi ni. Kita dah jumpa dah tadi. Hak berkenaan dengan Urwah bin Mas'ud ni. Tak apalah.
Cuma hak ni sebut tentang wuduk ni. Hak tadi sebut tentang air ludah sahabat tu. Hak Nabi ludah tu. Tahun ini tidak lain pula ni. Dalam perjanjian Hudaybiyah juga, bahawa Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi menceritakan perilaku para sahabat ketika beliau berwuduk, mereka hampir saja berkelahi. Kenapa? Berebut air lebih wuduk Nabi. Hak inilah Hafiz Ibn Hajar kata, apa maksud air lebih wuduk? Apakah air yang berbaki dalam bekas ataupun air yang ditadah yang Nabi guna tu, yang kita kata yang bertitik daripada tubuh Nabi, hak tu dia tak ada. Boleh jadi juga hak tu, kata Hafiz Ibn Hajar. Gitu. Bahkan dalam waktu-waktu tertentu Rasulullah menganjurkan para sahabat beliau untuk melakukan hal itu dan membantu mereka. Mana Rasulullah suruh sahabat ambil tu air wuduk hak lebih dia tu. Rasulullah bantu bui pula. Ada juga gitu kadang-kadang. Insya-Allah perkara tu kita bincang untuk minggu hadapan lah. Jadi di sini sebagai pendedahan. Sebab tu saya bila saya tengok tu ingat nak buat satu siri je, tak sempat lah. Kita buat mungkin 3 siri. Sebab di hujung tu kita akan bincang macam buat kesimpulan lah. Bila Nabi buat gini, boleh juga kita bawa ni pada orang lain, pada guru kita ke? Tak boleh. Dia kemukakan bukti kenapa tidak boleh. InsyaAllah kita bincang selepas ni. Jadi insyaAllah untuk minggu hadapan kita akan sambung muka surat 335. Kuku mana kitab ni bagi saya setakat yang saya baca lah. Memang sangat hebat dari segi pendedahan supaya kita nampak bagaimana tabaruk dengan Nabi. Sebab dalam kitab ni dia bincang semua ni. Tabaruk hak tak boleh macam mana, hak bolehnya macam mana, biar jelas. Sebab tu kalau kita tengok sini, riwayat-riwayat itu bukan main-main, Bukhari Muslim sahaja. Ada juga riwayat lain tapi banyaknya Bukhari Muslim. Memang dia sudah iltizam gitu. Seboleh-boleh dia cari yang paling sahih lah, riwayat itu. Dalam mukaddimah dia pusbuk. Tak apalah. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Masih lagi berkait dengan sikap sahabat dalam mengambil berkat dengan Nabi semasa Nabi hidup. Sambungnya perbincangan pada minggu hadapan muka surat 335. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.